Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar macam biasa, seperti biasa, Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Jadi, kita akan belajar unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita, Pemerah Santan Tradisional. Jadi, kamu semua boleh buka buku teks jilid 2 halaman 14. Baiklah, seterusnya objektif pembelajaran pada hari ini membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, melengkapkan langkah demi langkah menggunakan penanda wacana yang betul. Baiklah, jadi sekarang ni kamu perlu buka buku teks tahun 3 jilid 2. Muka surat 14. Halaman 14. Halaman 14. Okey, jom kita lihat, kita baca. Membaca Pemerah Santan Tradisional. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Gemilang telah mengadakan pameran barang antik di Dewan Sekolah. Antara artifak yang menarik perhatian Hanif termasuklah kayu pemerah santan tradisional. Hanif mencatat nota manual menggunakan alat tersebut. Kemudian dia menceritakannya kepada rakan-rakannya. Okey, apakah itu alat pemerah santan? Alat pemerah yang menghasilkan parutan kelapa untuk menghasilkan santan. Tu nampak contoh dia punya alat. Dia untuk hasilkan parutan kelapa. Hasilkan parutan kelapa untuk menghasilkan santan. Dapatkan parutan kelapa dan menghasilkan santan. Santan yang bentuk air tu. Okey, cecair, maaf. Okey, seterusnya jom kita lihat cara-cara penggunaan. Yang pertama, masukkan kelapa parut ke dalam karung kain. Yang kedua, masukkan karung kain itu pada bahagian tengah pemerah. Yang ketiga, pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Yang keempat, tekan bahagian atas kayu pemerah. Yang kelima, santan akan keluar pada alur pemerah. Jadi, soalan penjelasan dia. Kawan-kawan, untuk menggunakan pemerah santan, kita perlu salin semula cara penggunaan di atas itu. Kita perlu apa? Tapi kena mengikut kena menggunakan penanda wacana yang betul lah. Penanda wacana tu macam apa? Kemudian, lalu, akhir sekali. Okey, jadi kamu hanya salinlah balik. Kawan-kawan, untuk menggunakan pemerah santan, kita perlu memasukkan kelapa parut ke dalam karung kain. Kemudian ambil nombor dua itu. Kemudian masukkan karung kain itu ke bahagian tengah pemerah. Yang nombor 3, lalu pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Seterusnya, tekan bahagian atas kayu pemerah. Akhir sekali, santan akan keluar pada alur pemerah. Okey, hanya salin sahaja, tak susah. Okey, mudah sangat. Baiklah, seterusnya. Ini kerja kamu. Sila siapkan latihan pada buku aktiviti muka surat muka surat 17. Buku jilid 2. Okey, kita lihat. Susun cara manual membuat batik lukis, kemudian baca. Membuat batik lukis. Di dalam bilik pendidikan kesenian terdapat manual tentang cara membuat batik lukis. Langkah-langkah menghasilkan batik adalah seperti berikut. Ni imbas kembali ni. Kamu boleh imbas. Imbas kod yang diberi. Okey, jom kita lihat. Inilah contoh dia. Contoh kain batik lukis. Dia canting. Menggunakan lilin. Canting dengan lilin cair. Untuk mencorakkan kain. Seterusnya. Okey, jadi macam mana? Ni di dalam buku aktiviti dia tak susun. Dia tak susun mengikut langkah demi langkah giliran dia. Jadi kamu yang kena susun. Okey, jom kita lihat dulu video di sebelah. Okey, lihat video. Yang pertama, langkah-langkah membuat batik lukis. Nampak? Itu cara dia. Okey, yang pertama, lukis corak batik di atas kain putih. Lukis. Canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Okey.
Warnakan corak-corak. Ikutlah corak kamu nak buat macam mana. Terpulang. Keempat, dah siap corak. Rendam kain dengan larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warna dia. Kemudian, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Dan yang terakhir, kamu perlu jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Okey? Jadi itulah cara-cara untuk membuat batik lukis. Okey. Seterusnya, jom susun. Jawapan dah ada pada video tadi. Jadi mula-mula apa? Okey, lukis corak batik di atas kain putih. Yang kedua, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Okey. Isi je. Seterusnya, warnakan corak-corak. Yang keempat, rendam kain dengan larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Yang kelima, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Yang keenam, jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Ada 6 langkah dia. Jadi, bukan itu saja. Kamu perlu salin semula manual membuat batik lukis dalam buku penulisan. Okey? Dalam buku penulisan. Salin semula. Hanya tulis, langkah-langkah menghasilkan batik lukis adalah seperti berikut. Pertama, lukis corak. L ni huruf kecil saja. Lukis corak batik di atas kain putih. Kedua, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Ketiga, warnakan corak-corak. Keempat, rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Yang kelima, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Akhir sekali, jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti. Baik? Salin semua ni. Yang mudah sahaja dan sikit sahaja. Kamu boleh. Okey, jadi faham? Jadi begitulah cara-cara menggunakan alat pemerah santan dan cara manual untuk membuat batik lukis. Diharapkan kamu fahamlah. Sila siapkan kerja tu, jangan lupa. Baiklah, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua hebat.